risk taker versus smart risk taker. Jadi dekat sini ialah orang kata apa, kita ni percaya ataupun tidak, sebenarnya bila kita masuk ke pasaran saham, kita ni sebenarnya ialah orang-orang yang risk taker tau. Tak kira lah ianya menggunakan investment yang kecil ke atau besar ke ataupun yang sederhana ke ataupun hanya tengok-tengok aja ke, semuanya risk taker. Ya, ada untung, ada rugi. So serupa juga saya, ada untung, ada rugi. Mungkin apa yang membezakan diri saya dulu dan sekarang ni ialah kalau dulu saya tidak ada apa-apa panduan untuk nak trade. Tetapi bila saya satu hari tu, saya ingat lagi 9 bulan ataupun 10 bulan dulu lah, tak cukup lagi setahun saya rasa. Saya masuk dalam grup. Kemudian saya pun mengadulah selalu sangat loss apa semua kan. Tiba-tiba ada seorang perempuan tegur saya, dia kata, apa kata kalau kita cuba tengok you punya counter. So saya pun beritahu lah, okay, counter A, B, C. Kemudian yang perempuan ni pun dia tengok dia punya indikator dia sendiri. Dia bagi dia punya komen kepada saya punya counter tu. Daripada 3 yang saya bagi tu, cuma 1 sahaja yang nyawa ikan lah. Yang 2 lagi tu memang dah jod dah. Dia kata nak cut loss je lah kan, dia kata. So bila saya dalam masa yang sama juga, sebenarnya saya ongoing to nak trade. Memang jiwa saya nak trade. Saya dah lama tak trade, lebih kurang dalam 20 tahun saya tak trade. Selepas runtuhnya bangunan trade center World Trade Center di US. WTC. WTC. So masa tu saya loss lebih kurang dalam 80,000. Masa tu di global di bursa aja 80,000 saya loss. Jadi bila dah dekat 20 tahun saya rest, kita memang dah zero lah masa tu. So bila saya jumpa Doc pun offer dia punya saya tengok indikator dia, memang saya benda yang saya cari lah selama ni. Alhamdulillah. So memang jadi Dr. Rafidah ke orangnya? Ya, rupa-rupanya itulah. Okey, masya-Allah. Bidadari kita. Okey. Itu sejarah saya lah masa saya mula trade, daripada zero, terus sikit ilmu hinggalah sekarang ni ada sikit, tambah sikit ilmu lagi. Tak banyak, sikit aja, celah kuku aja. Orang kata kalau mandi basuh rambut apa semua, hilanglah ilmu tu. Okey. Alhamdulillah, daripada sehari ke sehari, yang pentingnya ialah penting dalam jiwa kita ni mesti ada jiwa, orang kata apa, jiwa untuk belonging, untuk nak menjaga harta kita sendiri. That's why businessman dia suka main golf tau. Dia suka main golf. Sebab apa businessman ataupun yang high level management ni dia suka main golf? Sebab apa? Dia sebenarnya bukan nak tunjukkan apa-apa tau. Dia sebenarnya dia nak beat dia punya diri tau. Dia nak control dia punya diri. Control dia punya cara dia manage sesuatu perkara tu. Jadi kita pula ni trader ni, apa yang kita nak buat kan? So kita kena manage diri kita sendiri. Kita kena ada jiwa seorang macam saya setkan jiwa saya sebagai seorang general askar. Sebab saya suka tengok movie. Saya suka tengok movie perang. Sebab apa, dalam movie perang ni dia kalau cerita general askar ni, dia lagi yang Cina sejarah Cina dulu lah kan. Macam mana dia build up dia punya negara, ketegasan dia, disiplin dia, kemudian dia punya strategi, planning dia, semua ada. Dari segi pentadbiran dia semua ada. So lengkap. Kenapa saya tak suka tengok cerita perang yang Islam punya? Itu persoalannya. Sebab apa, kalau ikutnya memang kita suka, sepatutnya kita lebih suka tengok cerita-cerita perang
melibatkan Melayu. perang Islam kan, Melayu ke Islam ke apa semua tak. Sebab bila saya tak sampai hati, saya tak seronoknya bila orang Melayu kita ataupun Islam lah yang seugama dengan saya tewas di medan perang. Walaupun dia akhirnya ialah kita tak tahu dia tu is syahid ke ataupun macam mana. Tapi on the logic akal pada fizikal mata kita, pandangan mata kita ialah dia mati dalam keadaan sedih lah. So that one saya elakkan. Jadi kita kena ada jiwa yang itulah, yang pertama tu. Okey. Yang kedua, risk taker. Okey. Versus smart risk taker. Sebenarnya sebelum kita masuk dalam pasaran saham, benda yang pertama saya buat dulu ialah, dan sampailah ke hari ni, ialah saya tak lepas daripada watchlist saya. Watchlist very important, saya cakap. Dalam watchlist saya sehingga ke hari ni, saya rasa lebih kurang 300 watchlist yang saya ada. 300 watchlist yang saya ada. Saya ada stok yang orang kata dulu punya, yang terbaru, dan juga yang orang kata daripada kawan-kawan ataupun doc ataupun KK ataupun sifu-sifu yang sebelum ni dia trade, dia ada good orang kata apa history dekat situ. So benda ni, pasaran saham ni kita kena tahu tau, dia turun naik. So masa tu lah kita gunakan watchlist kita. Watchlist kita ni yang bagusnya sebab kalau kata dalam keadaan kita buntu, tidak ada orang kata apa counter yang kita nak masuk, kita nak trade. Dengar tak Dengar. Counter yang kita nak trade. So daripada situ yang kita boleh refer. Itu. Nombor dua, saya sebenarnya kan ini saya minta maaf lah ya. Sebenarnya salah satu daripada sifat saya ialah saya suka independent. Itu sikap saya. Saya suka cari sendiri, saya suka kaji sendiri. Saya kalau boleh saya nak kurangkan mengharap daripada orang lah. Itu kepuasan saya sendirilah. So apa, kalau tengok pada list saya kawan-kawan ya, kebanyakan counter yang saya trade saya cuba cari sendiri tau. Dan juga yalah, memang saya campur-campurkan antara kawan-kawan bagi dan juga watchlist daripada doc apa semua. Dan Tuan Syah. Ya. Selalunya kalau counter yang macam mana Tuan Syah cari tu, ciri-ciri yang macam mana, kekuatan yang paling. Kalau ciri-ciri yang saya cari, yes. Yang pertama lah, apabila saya tengok daripada watchlist saya tu, saya dah pilih 3. Selalunya saya pilih 3, mula 5 lah, mana saya shortlistkan. Saya shortlistkan kepada 3. Lagi pada 3 tu, saya comparekan dengan iktiraf dan saya tengok semua angle daripada FA sehinggalah TA. FA ni ialah dia punya fundamental dan juga technical analysis lah. FA, TA itu kita kena tahu. FA ni kalau kita tak tahu pun tak apa, tetapi kalau tahu lagi bagus. Berapa EPS dia, untung rugi syarikat tu, apa nama syarikat tu, jual apa syarikat tu, ada tak peluang bisnes pada syarikat tu, untuk berapa lama pula peluang bisnes syarikat tu. Kemudian tentu kita kena tie upkan pula dengan keadaan semasa. Katakanlah dengan global. Okey, saya tie upkan dengan keadaan semasa. Itu. Kemudian sudah tu, apa yang saya pilih ialah bila saya dah shortlistkan, saya akan pilih cuma 1 ataupun 2 sahajalah. Mula-mula saya fokus kepada 1. Apa yang saya mula-mula saya buatkan ialah saya kena ada set saya punya trading plan. Trading plan saya itu ialah very important. Saya rasa dah 20 Gila 20? 20 dah. Okey. Mungkin kalau ada, kita bagi sikit kalau ada siapa yang nak bertanya ke, mungkin kalau ada nak bertanya sesambil tu boleh je nak bertanya. Okey. Yang pentingnya you all kena ada saya nota, ada saya touchat catat dekat kita kerja ruangan chat kita. Kata-kata Tuan Syah. Terima kasih Cik Asri. Terima kasih. Okey, yang penting apa yang saya selalu tengok mesti tengok apa tu candle lah, pergerakan candle, line iktiraf tu, ES1, ES2, ES3, kemudian dia punya chart tu kena kaji satu per satu. Saya sampaikan saya kaji,
Sampai pukul 3, pukul 4 pagi saya gaji mula-mula dulu lama. Kan. Kemudian dah sudah tu kita kena pilih kaunter yang terbaik tau. Itulah saya nak cadangkan dengan Dok kan. Lepas ni kalau boleh kita trade kaunter-kaunter yang ada earning ataupun dividen lah. Kemudian setelah tu jangan lupa tengok sejarah kaunter tu sendiri. Macam EHR gitu kan dan SIGA gitu kan. Memang kita buat duit betul lah. Ada dalam grup tu seronok. Mesin ATM orang kata doktor itulah mesin ATM EHR. Itulah kan. SIGA. Okey. Tuan Syah, nak tanya satu ni Tuan Syah. Dalam banyak-banyak pintu lah Tuan Syah. Tuan Syah paling kebiasaan tu, pintu apa yang Tuan Syah selalu terjumpa Tuan Syah? Okey, sebelum saya jawab tu, saya nak ulas Dalam IPRAF, setahu saya dulu masa sebelum saya tinggalkan saya konten kelas ada 5 tau. Tapi sekarang ni dah tambah 2 kot. Jadi 7 Ada 5. Sekarang ni 10. Minta maaf lah, saya tak sempat nak masuk. Okey. Saya tengok, saya suka yang pintu SD tau. Saya suka pintu SD. Saya fokus kepada satu ni aja. So, kita kena mahirkan apa yang ada, sempurnakan apa yang ada. Kita kena sempurnakan apa yang ada. Kita tak nak jadi sempurna sebenarnya. Tapi kita kena sempurnakan apa yang kita tahu. Apa yang kita suka, kita trade melalui yang tu. Kena tahu pintu masuk, kena tahu pintu keluar. Jangan pandai masuk, tak tahu keluar. Sebab keluar tu lah yang pentingnya. Itulah yang menentukan profit kita. Kemudian satu, saya rasa ada perbezaan antara kita trade gunakan investment yang besar dengan investment yang kecil. You all kena pilih. You all kena decide mana satu you nak. Macam I mata duitan tau. Macam saya mata duitan. Saya tak tengok persen. Sebab kalau persen, you tengok kalau you invest 100 US dengan saya invest 1000 US, kita persen yang sama, tetapi dari segi ringgit, dari segi profit berbeza, betul tak? Betul. So, saya lebih tumpukan kepada profit tu, bukannya kepada persen tu. Jadi tetapi kalau katakan kita buat report, kita hantar pada percentage lah kan. Itu pun kenalah. Tapi apa yang penting ialah kena buat kajian. Kena kaji, kena menguasai IPRAF itu sendiri. Betul. Kalau tidak menguasainya, saya rasa lebih baik bagi duit tu pada doktor, pada KK, dia akan buat. Thank you. Saya kan lebih saya terus terang, sebulan saya punya pendapatan untuk profit ni lah. Saya rasa dah cukup lah. Saya rasa Allah tu bagi saya rezeki dalam sebulan tu. Berapa? Kalau bulan ni lebih kurang 40,000. Alhamdulillah. Masya Allah, 40,000. Yes. RM. Masya Allah. So tak lari lah. Dalam sebulan tu dalam 3,000, 5,000 tu. Dia kena tahu modal berapa tu. Alah, janganlah. Tapi tak sampai 100 lah Dok. Tak sampai 100. So sekarang ni 100 saya tak sampai 100 USD lah. Tak sampai, bukan, tak sampai 100 tak sampai 100 RM. Big capital, big win lah. So maknanya saya punya profit hampir 80% ke 70% lah lebih kurang. Betul Dok lebih kurang macam tu lah. So the best of the business bila kita untung 30%, itu the best of the business, the good business profit lah. Cash flow kita. Tetapi bila dah sampai ke tahap 50 ke 70, alhamdulillah Allah tu bagi ujian rezeki kepada saya 70%, 80% lah saya punya profit. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey Tuan Syah, terima kasih. Saya rasa sangat bermakna sangat sharing pada malam ni doktor Okey, cuma nanti bagi tips cara nantilah. Nanti mungkin boleh bagi tips cara macam mana hantar, cara kaedah dia menghantar askar peninjau tu. Itu yang nak tahu. Boleh kot Nurul nak teruskan. Boleh share Tuan Syah, macam mana cara kaedah Tuan Syah hantar askar peninjau mula-mula tu? Bila askar tu balik, orang kata dia menang kan, dia balik dengan menang tu, kita pam lagi askar-askar bala tentera yang lain tu. Macam mana tu Tuan Syah? Okey, dalam movie selalunya kita tengok dia sebelum dia start berperang, strategi perang general dulu dia menghantar dia punya askar peninjau.
dia ada grup dia sendiri. So saya pun terfikir apa fungsinya askar peninjau ni. Jadi saya hantar dulu satu. Itu sebabnya saya kata tadi ialah permulaannya ialah smart risk taker. Macam mana kita nak jadi smart risk taker? So kita kena berhati-hati. Menyusup masuk ke kubu orang, ke rumah orang, kita kena masuk perlahan. Kita kena masuk berhati-hati untuk nak menawan kubu tu, untuk nak mengetahui kekuatan kelemahan kubu tu, kita kena hantar sesuatu yang risknya kurang kepada kita tahu. Kemudian bila kita dah confident, dia datang, kita pergi, kita hantar dia dalam keadaan merah ataupun dalam keadaan kosong, dia balik, kita nampak tahu kita pergerakan apa tu? Profit, loss and profit tu hijau merah kan. Betul tak? So, bila kita hantar satu yang kita hantar satu lot saja. So, bila saya tengok yang merah tu dah bertukar kepada hijau 3-4 kali, 5-6 kali dah hijau, baru saya hantar pasukan orang kata tambahan. Tuan Syam, mungkin boleh nak fahamkan contohnya. Okey, Contohnya lah, bila saya nampak contoh HDHR sebelum pintu SD sebelum pintu SD terbuka, saya dah nampak tau. Melalui watchlist saya dah tahu dah. Kalau dulu dog dia suka tengok cacing dia kan, saya pun ada cacing saya sendiri. Kan. Cacing ke yang apa? Sesungut. Sesungut kan. Macam ni kan. Nampak tak? Sesungut yang tengah tu kan. Saya gunakan wibol. Okey. So bila saya Lain. pilih yang warna merah, warna hijau lah selalunya kan. So bila sesungut tu naik ke atas, so saya tahu ini uptrend. So saya hantar dulu. Tetapi candle ataupun pintu kita tak jumpa lagi tau. So untuk nak tahu pintu, nak pastikan pintu tu terbuka, lebih selamat kita hantar dulu satu lot dulu. Satu lot saja. Satu lot sahaja dulu. Kita jangan banyak-banyak, satu lot saja cukup. Okay, kemudian dah sudah tu, daripada situ, bila dia bertukar kepada hijau, dah permanent hijau, dah naik lebih kurang dalam 0.5%, daripada 0.5% daripada jumlah kita punya price tu kan. Baru kalau saya sebelum tu saya dah ada kaji sebelum tu saya dah kaji dah. Itu is a shortlist. Itulah satu-satunya counter yang saya confident masuk. So saya hantar askar peninjau dulu, kemudian baru saya dah dia hijau aja, terus saya park. Saya park pun saya gunakan fibo 3 lapis. Ada S1, S2, S3. So kalau katakan S1 dia terlepas, kita ada S2, kita ada S3. Kalau counter yang kita dah biasa, dah tahu perangai dia, saya selalunya terus pump. Macam HR kan, Siga, saya dah tahu dah. Saya terus pump. Saya confident dia akan naik. Sebab kita tie upkan pula dengan dia punya candle lah, dia punya pintu, dia punya FA, dia punya keadaan orang kata masa tu tengah earning lah, tengah announce earning. Untung pula tu kena baca news selalu. Dalam kategori untuk nak justifikan counter tu profit, kita kena kaji. Banyak kajian sebenarnya. Saya taruh piawaian yang tinggi kepada saya punya stok. Dan saya orang kata pegang kepada satu filosofi, satu falsafah. Orang kata apa? Don't trust the stock, but trust our stock. Jangan percaya kepada stok kita, tetapi percayalah kepada rezeki kita. Kalau kita dah stop tu, janganlah. Kalau katakan target kita dah sampai, terus keluar. Janganlah lokek-lokek. Saya dah kena 2-3 kali dah. Pengeluaran emosi pun penting Tuan Syah. Ya, emosi kena kuat. Dia nak naik lagi, dia fikir nak naik lagi. Masih lagi orang kata apa, masih lagi lemah dari segi emosi. Yes, itu adalah musuh utama sebenarnya. Musuh utama yang perlu kita tawan juga tu sebenarnya. Yes. Kemudian ada satu kena ada sikap DYOD. DYOD ni ialah do it your own diligence. So maksudnya kita kena kaji. Business plan kena ada. Trading plan kena ada untuk nak maju. Saya betul-betul saya cakap. Saya FA saya kurang sikit, tapi saya tak tinggalkan news. TA saya follow betul-betul doc punya orang kata SOP.
Alhamdulillah. Okey, itulah So, orang kata. yang penting apa yang saya tengok sekarang ni kan, 4 hours saya selalu tengok. Itu yang penting. Nombor 2, weekly. Itu mesti ada. Kemudian daily. Kemudian saya tengok pula candle. Kemudian saya kena tahu pula pattern candle tu. Kalau katakan saya pun tak tahulah apa nama-nama tu kan, Morning Star lah apa semua tu kan. Tetapi kita sekurang-kurangnya kena tahu satu dua orang kata teknik candle tu, strategi candle tu, pattern, behavior candle tu. Daripada situ baru kita sikit build up kita punya ilmu. Ilmu saham tu luas Ilmu saham tu lah. Kita baru berapa persen je, saya rasa 0.1% aja yang kita tahu. Alright. Okay Tuan Syah. Okay Tuan Syah, last KK nak tanya, adakah Tuan Syah berpuas hati ke Tuan Syah selama daripada 2021 bersama dengan doktor kan? Ya, sama okay, doktor bulan support pada bulan 4 saya rasa. Bulan 4, yes, bulan 5 bulan 6 rasanya sebab bulan 5 baru di launch kan. Yes. Bulan 6 saya rasa. Adakah Tuan Syah berpuas hati? Saya cakap saya berpuas hati lah. Saya tak ada macam, saya ni orang kata saya memang lokit dari segi duit untuk nak beli gadget ke apa semua ni lah. Saya tak percaya kepada gadget-gadget ni sebenarnya. Saya tak suka, saya kurang. Jadi saya cuma bila saya tahu dok punya indikator ni, saya terus beli. Masa tu baru berapa dok? Alamak, harga orang kata Tuan Syah kata apa? Harga pasar malam. Harga pasar malam lah, tapi dia punya kualiti macam 5 star punya apa tu lah. Saya cakap saya pada hari tu dok, saya tak pernah ada indikator lain lagi. Tak pernah saya tu. Kalau ada pun saya cuma tengok pada Zoya je lah. Itu pun saya tengok very simple kan. Itu pun untuk nak orang kata nak tambah watchlist sajalah. Memang saya berpuas hati dan saya cakap dengan kawan-kawan semua, kuasailah IPRAF dan kuasailah satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Sebelum masuk kena tahu kaji, plan, trading plan kena ada, Fibonacci kena tambah, candle kena tahu, kemudian ES1 chart, ES2, ES3 kena tahu. Betul. Kemudian dah sudah tu doa dah sikit. Kemudian dah sudah tu, salah satu daripada petua saya ialah saya ada 10 ekor kucing. 10 ekor kucing di rumah saya diberitahu oleh ustaz. Memang daripada dulu, daripada kecil lagi saya dah bela kucing sampailah ketua sekarang ni. Sekarang ni saya ada 10 ekor kucing kampung aja. So sebenarnya kita bela binatang ni dia penarik rezeki kita lah. Dia penarik rezeki kita lah. Dan ialah saya percaya kepada doa. So terima kasih pada dok sebab apa dok selalu doakan kita orang. Dan juga saya nak cadangkanlah dok. Saya tengok kan sebenarnya kekuatan IPRAF dia ada satu kekurangan lagi lah dok. Kekurangannya macam mana tahu? Sebenarnya daripada 500 follower kita IPRAF ni, saya rasa ada 5-6 orang aja yang menonjol. Betul. Menonjol dari segi apa tahu? Saya kalau boleh kan saya nak tengok kan saya punya ni lah orang kata apa, harapan lah orang kata. Kita kalau boleh 500 ataupun dalam satu malam tu ada 30 orang yang tengah trade lah. Kita kena share apa yang kita trade. Betul. Kita kena share tau. Sebab berapa orang je yang aktif. Yes. Sebab kita kena share. Mungkin ramai yang silent reader. Ada yang silent reader tu. Ramai yang silent reader. Silent reader is one thing. Diorang malu ataupun lagi satu saya cakap untuk nak mahir dalam IPRAF ni senang je. You all kena komen banyak-banyak tentang IPRAF. Kena ulas apa yang you all tahu. Salah tak apa, biarkan dok yang betulkan. Saya dulu pun banyak yang salah. Belasah dia saya cakap dok bukan kenal yang aku. KK bukannya kenal yang aku. Aku duduk kelas, diorang duduk jauh semua. So saya orang apa buang perasaan malu tu dan inginkan ilmu. Tahu kalau salah minta tolong tunjukkan. Itu
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Syah. Ada yang tanya Tuan Syah broker MIDF ke? Bukan. Saya apa tu, broker Wibul. Wibul. Ibu Tuan Syah Sekarang orang ni yang awal malam tadi saya masuk LBRT, sekarang ni dah ada 667.15 sen USD. So Wow. dia kali 4.4 berapa? Wah. 2,400 gaji saya malam ni. Kalau saya Alhamdulillah so, tahniah. hari-hari dalam 500 tu tak lari lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Syah, terima kasih banyak Tuan Syah pada malam ni. PFE pun dah mula. Saya macam PFE, saya dah hantar satu tahu. Saya dah hantar satu. Ada satu lagi malam ni. FSM. Ya betul. Wah. Okay. Saya ada lebih kurang dalam 10 saya hantar askar peninjau saya. So daripada situ saya pilih tahu. Bukannya 10-10 saya trade. Daripada 10 tu saya akan shortlistkan lagi. So saya taruh piawaian yang tinggi kepada saya punya stok. Sayang duit. Kita cari sendiri duit, kemudian kita nak bagi pada SC buat apa ke tak? Betul. Okey. Ada satu last. Ada lagi. Daripada last dia tu. Saya tengok perbandingan antara bursa dengan global. Saya nasihatkanlah, masuklah global. Siapa yang ada saya cakap terus terang, daripada 100% saya punya equity di bursa dulu, saya tarik 70% arah ke global. 70% saya cakap. So 70% tu lebih kurang dia dapat cover di bursa sekarang ni. Banyaklah. Masya Allah. Itulah. Alhamdulillah lah. Saya bersyukur kepada Allah. Mungkin kita doakan sahabat-sahabat kita boleh dapat kumpul modal. Okey. Dan yang belum ke global boleh hijrah sikit. Kena ada jiwa semangat lah. Ada matlamat, ada set matlamat. Itulah. Tapi yang penting kena buat kajian. Jangan tunggu kaunter kajian. Kaji dulu. Ya, kaji dulu. Dan juga jangan mengharapkan sangat dok. Kita kena sendiri buat homework sendiri. Itu yang penting. Jangan mengharapkan sangat kepada cikgu. Waktu trade, ada yang tanya waktu trade di global. Okey, waktu trade di global. Daripada pukul 4, start pada pukul 4 petang. Sekarang ni, saya kalau boleh pre-market. Pre-market selalunya dia tinggi tau. So saya akan jual di market, dan kadang-kadang kalau dia turun saya tunggulah, saya tengok. Kemudian ada satu pukul 11 kot. 9.30 malam start. 9.30 start. Okey, masa tu kalau sebelumnya jangan masuk masa tu. Tetapi kalau confident, you all boleh masuk sikit lah kan. Kemudian ada satu supaya jangan tertinggal bas sebenarnya. Kan. Jadi bila dah kecut, waktu kecut pukul 11 kot. 11.30 macam tu. 11.30 11.30 lah. You all kena prepare. Masa tu kalau nak EP lah. Nak TP lah. So kena prepare dengan modal bulat. Masa tu sehinggalah pukul 2 kot. Pukul 2 buat kecut. So kemudian dah sudah tu, kita kena tahu ada satu lagi ilmu yang saya dapat daripada sifu saya, salah seorang sifu saya. Kalau kita ada waktu mustajab. Waktu mustajab pukul 12, start pukul 12 sampai pukul 1. Itu pun, tetapi dia saya dah cuba, memang berkesan lah. Ada juga, ada. Tapi nak kena pandai pilih. Itu dia rigid sikit. Cara nak pilih tu. So apa, dia nak comparekan dengan Islamik, dengan kita punya syariah lah apa semua kan. So counter platform tu tidak ada syariah. Tak ada tu. Cuma satu saya nak tanya dok, Ikraf masih untuk global masih lagi tak ada setkan syariah dengan non syariah kan? Dia kalau di trading view tu sekarang ni dah ada dah counter. Dah ada dah untuk yang syariah indicator trading view. Tapi kalau macam still juga ada juga, kita kena check juga. Nak pasti kena ya. Okey. So kalau macam Alhamdulillah, thank you Tuan Syah. Dah 40 dah. Saya punya askar peninjau saya, IDR dah naik, TAL dah naik. Kalau TAL ni saya tunggu je ni. Kemudian
apa tu CTG pun dah mula tunjukkan. So kita kena Kebanyakan kaunter-kaunter yang kita dengar tu kita dah biasa dengar juga kan? ya. Doktor? TFE apa semua. Pernah kita kaji doktor kan? Okey. Dan close market akan close pada pukul 4 pagi, tapi kena ingat kena ingat Tuan Syah menggunakan Webull, maksudnya dia ada eksklusif, dia boleh trade pada pre-market pada pukul 4 petang, 4.30 pukul 4 saya rasa pukul 4 sehingga pukul 8 pagi. 4 petang. Okey, 4 petang. Tetapi kita di MIDF, siapa yang guna MIDF cuma boleh pada 9.30 malam sampai pukul 4 pagi. Itu dia. Okey. Kita tetapi you all kena ada Webull juga tau. Siapa yang tak ada Webull kena register Webull. Tak kisahlah, tak boleh trade through Webull, tetapi kena ada Webull punya trading. Functionnya bagus. Because function dia very friendly tau. Saya suka Webull sebab apa, senang sangat. Betul. Kita pun masih lagi guna paper trade dekat situ untuk makluman Tuan Syah, kami memang dekat dalam IPIRA support semua ahli family ni, kita ajar dia orang untuk buat paper trade kat Webull. Okey, semua buka account Webull sebab fundamental pun boleh tengok kat situ juga. Betul. News pun semua ada. Alright. Tuan Syah, thank you so much. Terima kasih sekali lagi. Maaf lah. Saya itu is cara saya, strategi saya adalah cara kampungan, itu je lah. 2 sen aja harga dia, tak banyak. Terima kasih Tuan Syah. Terima kasih Tuan Syah. Inilah dia. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya Dok ya. Nanti kita saya tinggal lagi 1,000 je lagi, 1,500, 2,000 kot. Saya punya target ke 100k. Wow, alhamdulillah. So, lepas ni kita boleh jumpa. Saya rasa dalam seminggu 2 ni kot. Amin. Doakan. Okey, doakan kami sekali Tuan Syah. Okey. Terima kasih banyak. So pada sahabat semua, saya minta maaf apa yang kurang, apa yang tak betul tu, jangan ambil 100% apa yang saya cakap, tapi kaji. Masya-Allah. Okey, terima kasih Tuan Syah.